Okey, kita teruskan. 94 implicit differentiation. Okey, yang pertama kita tengok dulu apa maksud implicit ni. Okey, sebelum ni, ini contoh-contoh implicit ni. Maksud dia sebelum ni kita dapat jadikan Y ni sebagai tajuk. Y ni sebagai tajuk. Maka kita akan dapat selepas tu dy dx. So dia yang ni kan, Y sebagai tajuk, ini pun Y sebagai tajuk, ini pun Y sebagai tajuk. Yang ini kita panggil explicit function. Tetapi kalau kita tengok contoh yang kedua ni, kita tengok Y dan X ni dia bercampur. Jadi kalau kita proses nak jadikan Y sebagai tajuk, memang tak boleh. Okay? Bila kita jumpa keadaan macam tu, itu dipanggil implicit function. Maksudnya kalau kita dapatkan first derivative, ataupun kita nak dapatkan differentiation, kita tak perlu jadikan dia sebagai tajuk, Y sebagai tajuk. Kita terus differentiate je. Jadi bagaimana cara kita nak differentiate? Okey, saya bagi contoh. Katakan kita ada X squared plus Y squared equals to 25 contoh. Okey. Jadi ini adalah contoh implicit differentiation. Maksudnya kita nak jadikan Y sebagai tajuk tu susah. Okay? Dia akan libatkan X dan Y. Saja. Kita tengok soalan tu. Kita nak differentiate respect to apa? Kalau kita nak differentiate respect to X, okay, katakan yang pertama ni X kuasa 2 kan? X kuasa 2. Bila kita differentiate respect to X, di sini kita masih ada X. Jadi kita akan differentiate seperti biasa. Okay, seperti biasa. Kemudian untuk yang Y ni pula, untuk Y kuasa 2 ni, kita nak differentiate respect to X. Tetapi mana ada X kat sini? Maka kita akan differentiate seperti X ni, tetapi dia akan ada tambahan. dy over dx. Dekat sini je beza dia. Dekat sini je beza dia. Okay. Sebab bila kita nak differentiate Y squared, tak ada sebutan X kat sini. Maka kita akan gunakan dy dx sebagai tambahan. Yang permulaan ni sama seperti yang X ni. Okay. Kemudian seterusnya yang sebelah kanan ni kita akan buat seperti biasalah constant 0. Okay, katakan kita nak differentiate respect to Y. Ini bergantung kepada soalan lah. Sekarang soalan nak differentiate respect to X. Sekarang nak differentiate respect to Y. Okay. Maksudnya bila kita nak differentiate, pastikan kalau contoh yang pertama ni mesti ada Y. Masalahnya Y ni tak ada ni. Okay, bila tak ada kita akan differentiate seperti biasa, tetapi kita kena ada dx dy. Maksudnya kalau kita tengok soalan ni, kita nak differentiate respect to Y, sedangkan kita cuma ada X je. Jadi kita kena ada tambahan dx. Sebab kita tengah buat X, dx dy. Okay. Yang tadi kita tengah buat Y, kita nak differentiate respect to X. Jadi kita akan ambil dy dx. dy dx. Sekarang dx dy. Tambah dengan, kalau kita differentiate Y squared, dia sama dengan kita punya kehendak soalan. Kita nak differentiate respect to Y, maka kita terus je differentiate Y, berhenti kat situ je. Sebab dia selari dengan kehendak soalan. Okey, yang sebelah kanan ni kekal 0 sebab dia constant. Okey, ini contoh yang pertama lah. Okey, katakan kita tengok contoh lain. Okey, contoh lain. Katakan kita ada X, Y kuasa 2 tambah 5Y sama dengan 10 contoh. Okey, yang ini pun sama juga. Kalau kita nak jadikan Y sebagai tajuk, kita boleh tapi susah. Okay. Kita nak differentiate tu susah. Sebab dia bergabung lagi. Jadi sekarang ni untuk yang pertama ni, kita akan differentiate. Kita tengok untuk yang di sini, kita mesti guna product rule. Sebab kita ada function yang pertama dan function yang kedua. Jadi kita akan teruskan differentiate. Katakan saya nak differentiate, soalan dia nak cari find dy dx. Maksudnya kita nak differentiate respect to X. Okay. Jadi untuk dekat sini kita akan differentiate gunakan product rule. So kita ambil U sama dengan X. Kemudian V sama dengan Y kuasa 2. Bila kita differentiate yang ni dapat 1. Differentiate V prime. Okey, untuk yang ni kita nak differentiate tetapi kita cuma ada Y je. Jadi kita akan differentiate seperti biasa tetapi dia mesti ada tambahan.
dy over dx. Okay. So kemudian kalau kita nak gunakan product rule, kita mulakan daripada kiri, darat silang. So kita akan teruskan. Kita akan ambil x multiply by 2y dy dx. Okay. dy dx. Kemudian kita cross multiply. Ini kita akan dapat y kuasa 2 darab 1. Ini kita differentiate yang pertama ni. Okay. Differentiate yang pertama mesti guna product rule. Dia tak boleh differentiate x dapat 1. Differentiate y square dapat 2y. Tak boleh. Dia mesti guna product rule. Sebab dua fungsi ni dipisahkan dengan darab. Okay. Kemudian untuk differentiate 5y. Untuk differentiate 5y, kita akan differentiate seperti biasa. Kalau 5x, 5 lah jawapan dia. Tetapi bila kita nak differentiate respect to x, mana ada x kat sini? Bila tak ada, kita tutupkan dengan dy over dx. Setiap kali differentiate y, ada tambahan dy dx. Kemudian sebelah kanan equals to 0. Kemudian kalau kita nak dapatkan dy dx, kita factorize dy dx. Kemudian kita akan ambil 2xy. Yang ni 5. Yang lain-lain ni tak terlibat ni kita bawa ke sebelah kanan. So dapat negative y squared. Maka dy dx adalah, kita akan ambil sebelah kanan tu perkan dengan sebelah kiri. Maka itulah jawapan dia. Kita tengok soalan ni. Yang pertama tu kita nak differentiate respect to x. Kita tengok. Kalau d over dx tu maksudnya kita nak differentiate respect to x. Okay. Jadi kalau kita nak differentiate ni, disebabkan yang ini tak ada x, maka kita akan differentiate yang pertama. Kita anggap macam ini x kuasa 2. Kalau x kuasa 2, kita akan dapat 2x. Sekarang kita buatlah 2y. Masalahnya kita jangan berhenti kat sini. Sebab kita nak differentiate respect to x, sedangkan mana ada x. Tak cukup syarat. Jadi kita tutupkan dengan dy over dx. Okey, macam tu. Okay, contoh yang kedua. Kita nak differentiate x kuasa 3 dan y ni. Okay, jadi kita jangan differentiate x kuasa 3 dapat 3 kuasa 2. Differentiate y dapat 1. Tak boleh buat macam tu. Kita mesti guna product rule. Ini mesti guna product rule. Di mana kita akan gunakan u ni adalah x kuasa 3 dan y itu adalah v. Okay. Ni sebab di darab mesti guna product rule. Okay. Jadi kita akan differentiate yang ini seperti biasa. 3x kuasa 2. Yang ini v prime. Kalau kita anggap ini x, maka kita akan dapat 1. Tetapi kita nak differentiate respect to x. Mana ada x kat sini? Maka jangan berhenti pada 1. Kita kena tambah dengan dy dx. Kemudian bila kita gunakan product rule, kita darab silang daripada kiri. So kita akan dapat x kuasa 3 dy dx. Kemudian kita darab silang ke kiri pula. Y darab 3x kuasa 2. So kita dapat ini lah. Okey, kemudian contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Kita nak differentiate. Function kita sebenarnya kita ada x dy. Function kita ni adalah x dy dx. Function kita. Sekarang ni kita nak differentiate lagi. Ni function ni kita nak differentiate lagi. Kita nak differentiate respect to x. Okay. Jadi untuk kat sini antara x dan dy dx ni dia dipisahkan dengan darab. Jadi masih guna product rule lagi. Mesti guna product rule. Jadi yang pertama tu kita andaikan u sama dengan x. Kemudian v ni kita anggap sebagai dy dx. Okay. Kemudian bila kita differentiate, ini akan dapat 1. Kemudian kalau kita differentiate yang ni pula, ini adalah first derivative. Bila kita differentiate, seterusnya kita akan dapat second derivative. So kita akan tulis macam ni. So kita tulis macam ni. Kemudian gunakan product rule. Kalau tak nak guna formula, kita mulakan daripada kiri cross multiply. So kita akan dapat x multiply by second derivative. Kemudian kita darab sini pula. Dy dx darab 1. So itu ini yang kita dapat jawapan ni. Okay. Sama juga untuk kat sini. Kita nak differentiate function ni ln xy. Ln xy. Jadi kita ingat kalau kita jumpa soalan ln,
kita jangan terus differentiate. Kemungkinan kita akan guna properties dulu. Jadi lebih mudah kita guna properties, pisahkan dia. Bila pisahkan, bila darab dia mesti tambah. So bila sampai sini baru kita differentiate. Kita differentiate ln. Kita akan dapat 1 over x. Differentiate yang seterusnya, dapat juga 1 over y. Cuma kena hati-hati. Sebab soalan dia nak differentiate respect to x. Sedangkan untuk soalan ni, yang y ni, mana ada x? Bila tak ada, dia mesti ada tambahan. dy dx. Okay? Jangan buat 1 over x plus 1 over y. Salah. Dia mesti ada 1 over x, kemudian tambah dengan 1 over y, ada tambahan dia. Sebab function kita tak ada x. Sedangkan kita nak differentiate juga. So ada tambahan dy dx. Okay. Yang ini adalah function exponent. Okay. Jadi kalau kita nak differentiate exponent, function kita adalah x tambah y. Okay. Sekarang ni kalau kita nak differentiate exponent, kita hanya differentiate kuasa je. Differentiate kuasa je. So differentiate x, kita akan dapat 1. Differentiate y, kita akan dapat 1 juga. Tetapi mana ada x kat sini? So kita ambil 1 darab dy dx. Okay. So step yang pertama, differentiate the power of exponent. Kemudian kita akan darab dengan salin balik soalan. Okay. So sama. Kemudian soalan yang seterusnya, trigonometri. Trigonometri ni kalau kita nak differentiate, kita akan bermula daripada sin ni. Differentiate sin, dapat cos. Kemudian teruskan lagi, in bracket. Okay. Untuk in bracket ni kena hati-hatilah. Differentiate x, disebabkan sama dengan yang kita nak ni, maka terus dapat 1 je. Berhenti kat situ je. Tetapi kalau kita nak differentiate y, memang kita akan dapat 1. Tetapi dia tak selari dengan kita punya kehendak soalan. Jadi kita kekalkan dy dx. Klik kat sini. 1 darab dy dx. So inilah kita punya jawapan. Okay, untuk soalan 20, kita nak cari find dy dx if ln. Okay, kalau kita jumpa yang macam ni, kita akan buat kiri dan kanan. Kita akan buat kiri dan kanan. Kalau kita tengok kiri ni, kita jangan differentiate terus. Kita guna properties dulu. Itu yang kita gunakan, ln x tambah ln y. Okay. Kemudian kita differentiate ln. Dapat 1 per x. Differentiate ln y. 1 per y. Tetapi tengok, kita nak differentiate respect to x. Sedangkan mana ada x. Jadi jangan berhenti pada 1 per y. Ada tambahan. dy dx. Jadi habis untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan pula. Untuk sebelah kanan kita differentiate exponent. Kalau kita ikutkan peraturan e to the power of y, kita akan differentiate kuasa je. Differentiate kuasa dapat 1. Sepatutnya kita akan dapat 1 darab dy dx. Kenapa ada dy dx? Sebab kita nak differentiate respect to x. Sedangkan mana ada x kat sini. So mesti ada tambahan 1 darab dy dx. So kita akan dapat ey dy over dx. Kemudian soalan nak dy dx. So daripada sini kita factorize dy dx. Ni kalau kita factorize ni, so 1 per y, yang ini bawa ke sebelah kiri. Okay, yang lain-lain tu bawa ke sebelah kanan. Okay, kemudian kita proses, jadikan dy dx sebagai tajuk. Okay, so kita akan dapat yang ni lah. Okay, contoh 21, given that y plus cos y equals to x plus cos x. Soalan dia adalah find dy dx. Maksudnya semua ni kita akan differentiate respect to x. Jadi kita akan differentiate satu persatu bermula daripada yang pertama ni. Disebabkan kita nak differentiate yang pertama ni mana ada x, tapi kita nak differentiate juga. So kita akan ambil differentiate y, permulaan dia mesti ada 1. Permulaan dia. Disebabkan kita differentiate y, maka kena tambah dy dx. Kemudian kita teruskan lagi, differentiate cos. Ingat, bila kita differentiate bermula dengan c, maka kita mesti dapat negatif. Negative sin y. Negative sin. Kemudian disebabkan kita differentiate cos y, terus kita teruskan dengan in bracket ni. Differentiate y. So kita akan ambil 1 multiply by dy dx. Okay, so kita akan dapat ni. Jadi sepatutnya
sin y in bracket 1 multiply by dy dx. Kemudian kita teruskan lagi, differentiate x. Disebabkan selari dengan kehendak soalan, maka kita hanya tulis satu je. Okay. Kemudian differentiate cos. Differentiate cos, kita akan dapat negative sin. Yang ini semua ni selari dengan kehendak soalan dalam sebutan x. Jadi tak perlu ada tambahan dy dx. So kita berhenti di sini je. Okay. Kemudian kita nak dapatkan dy dx. So kita kumpulkan yang ada dy dx, kita factorize. Kemudian kita akan proses jadikan dy dx sebagai tajuk. Kalau trigonometri bermula daripada yang pertama ni. Differentiate sin mesti dapat cos. Cos. Kemudian kita differentiate in bracket. Yang pertama mesti dapat 1. Tak payah ada tambahan. Sebab selari dengan kehendak soalan. Bila differentiate y dapat 1 juga. Tetapi kita mesti ada tambahan dy dx. Sebab mana ada x kat sini. So tambahan dy dx. Kemudian untuk sebelah kanan. Okay, untuk sebelah kanan ni kita tak boleh differentiate satu persatu. Kita mesti guna product rule. Ni. Mesti guna product rule. Mesti guna product rule. Itu yang nampak panjang ni. Product rule dia kita ambil yang pertama tu u. U equals to y satu. Kemudian satu lagi v equals to cos. Yang ini kita akan dapat u prime equals to 1 multiply by dy dx. Mesti ada dy dx sebab kita differentiate y. Differentiate u respect to what? Respect to x. Jadi kita mesti ada 1 multiply by dy dx. Kemudian untuk v prime ni, setiap kali kita differentiate c, dia mesti ada negatif. Sin x. Sin x. So kita akan gunakan cross multiply. Bermula daripada sebelah kiri. Ini yang kita dapat ni. Ini hasil darab 2 ni. Kemudian ini hasil darab ke kiri. Okay. Kemudian kita akan proses. Ini banyak sikit lagi kerja yang kena expand. Dan kita factorize. Jadikan dy dx tu sebagai tajuk. Ini nanti kamu cek lah. Okay. Kadang-kadang kita dia beri determine the value. Dia nak value pula. Determine the value of dy dx. Hanya tajuk utama dia dy dx. Tapi dia nak nilai dia. For this equation. Tapi dia nyatakan at the point 2, 1. Maksud nanti bila kita dah differentiate, kita kena ganti nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Itu step yang terakhir. Okay, jadi kita akan differentiate dulu. Kalau kita differentiate, ingat kita nak differentiate respect to x. Jadi kita akan differentiate seperti biasa dulu. Kita dapat 9y kuasa 2. 9y kuasa 2. Tetapi di sini mana ada x. So mesti ada tambahan dy dx. Kemudian yang ini kita tak boleh differentiate. Kita mesti tukar kepada ini. Kalau nak differentiate, tukar kepada negatif 2x kuasa negatif 2. Baru kita boleh differentiate. So kalau kita turunkan kuasa, kita akan dapat 4. Okay. 4x kuasa negatif 3. So kita dapat dia. Okay. Kemudian untuk sebelah kanan ni, ini kena hati-hati ni. Jumpa je keadaan macam ni, dia mesti guna product rule. Dia tak boleh differentiate x dapat 1. Differentiate y dapat 2y dy dx. Tak boleh. Dia mesti berselang-seri. Jadi kita akan ambil u sama dengan x, v sama dengan y squared. Jadi yang sebelah kiri ni adalah 1. Sebelah kanan, kita akan differentiate y dapat 2y. Tetapi kita nak differentiate respect to x. Maka mesti ada tambahan dy. Kita tengah buat y ni. So dy over dx. Kemudian ini sebabkan ni product rule, kita akan cross multiply bermula daripada sebelah kiri. So itu yang kita dapat ni. Ini nanti cross multiply ke sini pula. So kita akan ambil y squared multiply by 1. Okay. Kemudian sepatutnya kalau kita jumpa keadaan macam ni, kita sepatutnya kena jadikan dy dx tu sebagai tajuk. Kumpulkan dy dx. Tetapi kita tengok soalan. Kalau soalan tu kata determine the value, maksudnya kita tak payah habiskan. Kita tak payah proses sampai dapat dy dx. Kita terus ganti nilai. Kita ganti nilai x sama dengan 2, y sama dengan 1. Okay, kita gantilah. Y sama dengan 1, x sama dengan 2. Kita ganti je. Tak payah nak tunggu dy dx itu sebagai tajuk. Kita ganti je nilai. Okay.
So nanti kalau kita ganti nilai, terus proses, kita akan jumpa dy dx ni ada dua, kita factorize. So kita akan dapat dy dx sama dengan 1/10. Contoh 23. Okay, find, ini maksudnya second derivative. Maksudnya kita akan differentiate dua kali. Okay, kita tengok contoh ni. X, Y. Okay. Jadi untuk yang pertama ni, kita nampak je bentuk X, Y ni, kita jangan differentiate X dapat 1. Kemudian terus differentiate Y dapat 1 darab dy dx. Tak boleh. Yang ini mesti guna product rule. Tak ada jalan mudah. Maka kita akan buat U sama dengan X, V sama dengan Y, kemudian U prime equals to 1, V prime equals to 1 juga. Tetapi disebabkan kita nak differentiate respect to X, maka mesti ada tambahan dy dx. Kemudian kita darab sila. Itu yang kita dapat tu, X darab dy dx, kemudian Y darab 1. Okey, kemudian untuk yang ni pula. Yang ni kita akan differentiate macam biasa dapat 2y, tetapi mesti ada tambahan dy dx. Sebab kita nak differentiate x. Sedangkan dalam soalan ni mana ada x. Maka mesti ada tambahan. Differentiate constant dapat 0. Okey, so kita jadikan dy dx sebagai tajuk. Dapatlah yang ni. Tapi kita masih belum jawab soalan lagi ni. Soalan kata nak dapatkan second derivative. Maka bila sampai di sini, differentiate kali yang kedua. Dengan menggunakan quotient rule. Kena teruskan lagi. Untuk jawab soalan ni, kena teruskan lagi dengan menggunakan quotient rule. Okay. Jadi kalau kita tengok quotient rule macam itulah. Okay. Macam tu. Okay. Masa kita gunakan quotient rule, ni mungkin kita akan jumpa lagi dalam bentuk dy dx. So dy dx ni gantikan. Gantikan. Dy dx ni gantikan. So kita proses sampailah kita dapat jawapan tak ada persebutan dy dx. Dia hanya sebutan x dan y je. Ini contoh yang kedua ni saya dah tunjuk tadi ni. Cuma kita akan differentiate dua kali lah. Differentiate x kuasa 2 dapat 2x. Differentiate y kuasa 2 mesti dapat 2y dan ada tambahan. Jangan lupakan tambahan ni. Jadikan dy dx sebagai tajuk. Kemudian kita nak dapatkan second derivative. So daripada sini mesti guna quotient rule. So tengoklah balik quotient rule. Mungkin saya akan ambil u ni adalah negative x. V ni saya ambil y. Differentiate respect to x. So negative 1. Ya ini akan dapat 1 multiply by dy dx. Okay. Kalau quotient kita bermula daripada kanan. Itu yang saya dapat tu y multiply by negative 1. Kemudian formula dia mesti tolak. Kita ambil yang ni pula. Negative x multiply by dy dx. And then all divided by denominator square. So proses nanti kamu akan dapat jawapan. Okay, cuma kena hati-hatilah bila kita buat second derivative. Kita akan jumpa dalam kita buat quotient rule ni. Dia ada bentuk dy dx. So dy dx ni kena ganti. Kena ganti. Kena ganti dengan yang ni. Okay. Jadi pastikan jawapan dia jangan ada dy dx. Untuk second derivative. Okay, kalau kita tengok yang kita nak show ni. Kita perlukan second derivative dan first derivative. Jadi apa yang kita buat, kita kena differentiate kali yang pertama. Bila kita dah dapat, kena teruskan differentiate kali yang kedua. Okay, macam contoh kat sini. So ini pun sama juga. Jumpa macam ni, dua function berbeza tetapi dipisahkan dengan darab. Mesti guna product rule. Tak ada jalan mudah. Okay, jadi kita kena ambil u sama dengan eksponen negatif x. Kemudian v sama dengan cos x. U prime sama dengan negatif. V prime. Okay, differentiate cos. Cos ni bermula dengan C. Maka jawapan dia mesti ada negatif. Kemudian kita akan cross multiply. Yang ni guna product rule. So macam ni lah. Okay. Sama ada nak gunakan yang ni ataupun. Okay. Untuk soalan ni kena hati-hati sikit lah. Yang ni cara biasa. Ni cara biasa. Tapi kita kena tengok soalan.
soalan kita differentiate respect to X. Okey. Boleh guna cara ni lah. Kita akan gunakan quotient rule. Jadi kita akan gunakan quotient rule. So yang pertama kita akan dapat dy over dx sama dengan. So ini kita akan dapat negatif eksponen negatif x sin x. Boleh? Tolak dengan eksponen negatif x cos x. Okey, macam tu. Kalau kita nak mudah, kita factorize. Saya factorize negatif eksponen negatif x sin plus cos. Sin x plus cos. Okay. Kemudian bila kita dapatkan second derivative, kita gunakan product rule lagi. Gunakan product rule sama macam ni. Okay. Nanti kamu cubalah. Gunakan product rule. Ambil ini sebagai U, ini sebagai V. Okay tak? Nanti kamu cuba. Bila dah dapat nanti kamu gantilah. Ganti dekat sini, apa yang kamu dapat. Kemudian gantikan dy dx. Gantikan y juga. Y pun kena ganti. Y ni ambil daripada sini. Okay. Jadi kalau kita nak show ni, kalau kita nak show, kita mesti bermula daripada sebelah je. Mesti pilih daripada kiri. Untuk soalan ni mesti pilih daripada kiri. Okay. Kalau kita pilih daripada kiri, gantikan, tunjukkan. Tunjukkan, akhir sekali mesti dapat 0. Okay. Jadi yang pertama, kita cari dy dx dengan cara gunakan product rule. Gunakan product rule, dapat dy dx. Seeloknya, kalau bentuk macam ni, kalau nak mudah, kita factorize. Supaya bila kita nak guna product rule tu, tak adalah kita guna sampai 2 kali. Ini kalau nak buat asal-asal ni, ini product rule, ini pun product rule. Jadi kalau kita nak mudah, kita factorize, kita hanya buat product rule tu sekali je. So kita gunakan product rule, dapatkan jawapan, ganti dekat sini. Ganti dekat sini, ganti dy dx, ganti y, adakah dapat kosong? Okay, so proses sampai dah dapat kosong. Parametric differentiation. Sebenarnya parametric differentiation ni, kita kena ingat balik chain rule. Kalau kita belajar chain rule, sebelum ni kita belajar kalau chain rule. Ini kalau melibatkan kita ada y, kita ada x dan kita ada variable yang ketiga. Kita nak cari dy dx. Dx, maka kita akan ambil dy dt. Darab dengan dt dx. Chain rule kita akan gunakan kalau melibatkan 3 variable. 3. Kita nak cari dy dx. Maka kita akan ambil dy dt multiply by dt dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni? Kita tengok kalau saya cancelkan dt ni, mesti dapat dy dx. Maka betul lah formula ni. Okay. Jadi parametric differentiation ni, dia sama macam chain rule. Cuma untuk parametric ni, biasanya dia akan gunakan variable yang ketiga tu adalah t. Variable yang ketiga tu biasanya dia akan gunakan t. Okay, contoh. Okay, ni tadi saya dah cerita tadi. Okay, kita tengok contoh parametric equation. Contoh, saya ambil contoh, okay, kita tengok contoh 25. Contoh 25. Soalan yang pertama kita dapatkan find dy dx. Maksudnya kita nak dapatkan first derivative and second derivative in terms of the parameter t. Biasanya kalau untuk soalan ni parametric differentiation ni, dia mesti gunakan variable t. Dia beri 2 function ni. Okay. Jadi kita differentiate satu persatu. Function yang pertama, kita differentiate x respect to t. So kita kena tulis dx dt. Dx dt. Kalau katakan sebelah ni m, maka gunakan dx over dm. So ingat cara penulisan. Sama juga untuk y ni. Kita akan tulis simbol differentiation dy dt. Sebab dy jiran sebelah dt. Dy dt. Okey, maknanya sekarang ni kita dapat secara berasingan. Ada 2 ni. Maka bagaimana cara kita nak gabung? Gunakanlah chain rule. Formula saya tadi. Dy dt multiply by dt dx. Kalau kita cancelkan, memang dapat dy dx. So dy dt adalah 8t. So gantikan ni.
Ni 8T ni. Kemudian dt dx. Yang kita ada dx dt. Jadi terbaliknya. Jadi terbalikkan. 1/6T kuasa. Okey. Kalau macam ni kita terbalik. So hati-hati kat sini. Ada yang ambil je terus daripada sini. Salah lah. Sebab dia tak sama. Dia terbalik. Okey. So nanti kamu gantikan. So pelan macam tu. Okey. Cuma untuk jadi kalau parametric differentiation, kalau nak dapatkan first derivative, kita gunakan dy dx equals to dy dt multiply by dt dx. Ini cara nak dapatkan first derivative untuk parametric differentiation. Tapi untuk yang kedua kena hati-hati. Untuk second derivative, kita tak boleh ambil jawapan daripada sini. Maksudnya kita akan differentiate. Ambil jawapan daripada sini, differentiate. Kita differentiate, tetapi dia tak boleh berhenti di sini. Ini maksud dia, bila kita dapat dy dx dapat 4/3t. Bila kita dapatkan second derivative, biasanya kita akan ambil daripada first derivative ni, differentiate. Tapi kalau untuk parametric, jangan berhenti di sini. Dia ada tambahan. Tambahan dia adalah darab dengan dt dx. Ini ramai yang tertinggal ya. Sebab kita dah terbiasa nak dapatkan di second derivative, ambil je daripada yang pertama ni, differentiate. Maka itulah jawapan dia. Itu kalau yang biasa. Kalau melibatkan variable yang ketiga, kita differentiate daripada yang pertama ni. Tetapi mesti ada tambahan, darabkan dengan dt dx. Okay, so kita ambil yang ni, cuba kita differentiate. Ini kalau kita nak differentiate yang ni, selalunya kita ubah kepada 4/3 T kuasa negatif 1. Okay. Jadi untuk yang pertama ni, kita differentiate daripada yang atas. Maksudnya kalau kita differentiate ni dapat negatif 4/3. So negatif 4/3, betul? Kemudian kuasa yang baru adalah kuasa negatif 2. Tapi kita boleh tulis sebagai per T kuasa 2. Ini hasil daripada differentiate daripada dy dx. Tetapi jangan berhenti kat situ. Kita mesti darab dengan dt dx. Tengok balik dt dx kita adalah yang ni. Dt dx. Tengok balik yang tadi. Dt dx kita adalah 1/6T kuasa 2. So kena tutupkan dengan yang ni, baru kita ambil sebagai jawapan. Okey, setakat ni ada soalan? Ada tak faham? Okay, tak ada, sir. Tak ada. So ingat bila second derivative dia lain sikit. Dia bukan maksud dia kita differentiate daripada yang pertama terus dapat jawapan. Ada tambahan, kena darab dt dx. Kalau terlupa, kita tengok masa kita buat first derivative, yang sebelah kanan ni adalah dt dx. Maka yang kedua pun kena darab dt dx. Okay, kalau terlupa. Refer balik first derivative kita buat macam mana? Last tu adalah dt dx. Maka untuk second derivative, tutupkan dengan dt dx. Okey, contoh 26 kita diberi dua function x dan y. Kita nak show. Okey, kita nak show dulu ni. Okey, jadi kita akan differentiate satu persatu. Untuk sebelah kiri ni x, kita jangan biarkan macam ni. Itu peraturan untuk kita differentiate. Masih tukar dalam bentuk indeks. Jadi cara tukar dia adalah yang di bawah ni, bawah naik ke atas. Okey, bila dah jadi macam ni baru kita cari dx dt. Dx dt. Turunkan kuasa negatif 4. Kuasa yang baru negatif 3. Differentiate in bracket. Dia mesti ada 3 step ni. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Differentiate in bracket. Differentiate in bracket ni. Dapat negatif 1. Kemudian permudahkan. Kemudian untuk y pula. Untuk y pun sama juga. Untuk y kita tak boleh differentiate terus. Ini mesti guna quotient rule. Dalam soalan dia takkan sebut nak guna quotient rule ataupun product rule. Tak sebut. Kita kena tengoklah. Kalau melibatkan dua function ni tapi dipisahkan dengan bahagi, mesti guna quotient rule. Okey, quotient rule. dy dt.
Jadi bagaimana cara kita dapatkan? Kita boleh ambil U sama dengan T. 1. Kemudian V sama dengan 1 tolak T. U prime equals to 1. V prime equals to negative 1. Betul tak? Disebabkan quotient, mulakan daripada sebelah kanan. Maka kita akan dapat dy dt. Dy dt. Ini saya buat ya. Dy dt sama dengan yang ini kita ambil 1 tolak T darab 1. So dapat 1 tolak T. Kemudian quotient kita kena tolak hasil darab ni. So hasil darab ni negatif 1, negatif T. Bagi dengan denominator. 1 tolak T kuasa 2. Okay, jadi kalau kat sini kita nampak, ini kalau kita permudahkan dia akan jadi 0. Yang tinggal 1. Itu jawapan dia jadi yang ni. Boleh ke? Maksudnya ni, saya mesti guna quotient rule. Guna quotient rule, proses, nanti akhirnya sekali kamu akan dapat yang ni. Okay. So, 1 per T kuasa 2. Okay, sekarang soalan dia. Kita nak dapatkan dy dx. Kita nak dapatkan dy dx. Dy dx. Jadi ingat balik, nak dapatkan dy dx. Nak dapatkan dy dx dengan cara chain rule. Dy dt. Darab dengan dt dx. Kalau kita nak tahu betul tak formula ni, kita cancelkan dt dengan dt. Dapat dy dx. Dy dt. Dy dt yang ni. Yang ni tadi. Ni. Saya tulis kat sini. 1 per 1 tolak T kuasa 2. So dy dt ni. Yang pertama dy dt. Betul. Kemudian yang kedua dt dx. Okay, dt dx, hati-hati. Masa kita dapat tadi, ini adalah dx dt. Maka kita kena terbalikkan. Ambil ni kena terbalikkan. So jangan silap. Dia kena terbalikkan. Maka dapatlah kita tunjukkan rupanya betul. Dy dx sama dengan 1/4 1 tolak T. Okey, macam mana? Okey tak? Okey, sir. Okey, tak ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, so ingat nanti kita akan gunakan ni sebelah kanan ni, nanti kita akan gunakan. Apa tadi formula dt dx. Okey, kita teruskan. Ini untuk first derivative. Kemudian soalan nak second derivative. Okay, jadi kalau kita refer pada formula tadi, kita boleh differentiate daripada yang asal tadi. Boleh. Tetapi jangan berhenti di sini. Mesti tambahkan dengan step yang terakhir dt dx. Dt dx. Ini mesti ada. Ini tambahan. Okay. Sebab tadi kalau kita ambil dy dx sama dengan dy dt. Darab dengan dt dx. Jadi bila kita nak dapatkan second derivative, pastikan darab dt dx. Mesti ada. Penghujung dia dt dx. Okey, jadi untuk yang step yang pertama ni, kita dah ada jawapan ni. Differentiate lagi. Tapi disebabkan ini mudah, maka kita terus je. Ini kalau kita differentiate, kita akan dapat 1/4 kekal. Differentiate dalam kurungan dapat nanti 1. Ini maksud dia kita differentiate daripada dy dx. Dapat yang ni. Kemudian kita tengok balik. Tadi dt dx macam mana? Dt dx tu adalah yang ni. Tengok balik yang sebelum tadi. Dt dx. Ni yang kita dasar ini, masukkan. Maka dapatlah jawapan. Petunjuk kita dapatkan dy dx. Sama juga disebabkan kita ada 3 variable. Kita ada x, kita ada t, kita ada y. Mesti guna chain rule. Nak dapatkan dy dx, mesti guna chain rule. Dy dx sama dengan dy dt. Dy dt, dt dx. Mesti guna yang ni. Okey, untuk yang pertama ni, kita dapatkan dx dt. Ini daripada pertama ni dt. Tapi kita tak boleh differentiate terus. Mesti guna product rule lagi. Ini mesti guna product rule lagi. Sebab dua function ni dipisahkan dengan darab. Mesti guna product rule. Ulang balik. Kita pilih u sama dengan t. Kemudian v pilih exponent to t. Second step differentiate.
dapat 1. Differentiate V dapat, differentiate kuasa dapat 2. Okay. Maka darab silang. Itu yang dapat T darab 2. Kemudian exponent to T multiply by 1. Ini semua guna product rule ni. Permudahkan dapat ini. Okey, kemudian untuk Y mudah. Kita boleh differentiate terus. So dy dt. Kemudian soalan nak dy dx. Gunakan formula ni. Dy dt kita adalah dy dt yang ni. Okey. Nanti kamu sambung kat sini, sambung. Ni saya buat kat sini ya. Dy dt adalah 2i kuasa 2t. Betul. Dt dx. Jangan ambil terus yang ni. Jangan ambil terus yang ni. Dia terbalik. Maka kita kena ambil 1 per yang ni. I 2t, 2t tambah 1. Okey. Tengoklah mana yang kita boleh cancel. Okay. Ini kalau kita tengok sini macam boleh cancel je ni. Zas ni. Okey, maka jawapan akhir dia adalah 2 per 2t tambah 1. Itulah jawapan dia. Okey, ini untuk yang pertama lah. Kita tengok soalan nombor 7. Dia beri X. Fine. Tapi dia ada yang last ni. When t equals to 0. Maka jawapan akhir nanti, jangan berhenti kat sini. Gantikan t tu dengan 0. Maka dapatlah dy dx tu sama dengan 2. Okey, sebab kita bukan nak cari dy dx aja. Find when t equals to 0. So nanti lepas ni kena teruskan. Okey, tengok dia punya solution dia. So dah dapat, gantikan t dengan 0. Maka jawapan akhir dia adalah sama dengan 2. Okay, kemudian kita nak dapatkan second derivative. Okay, second derivative, sebenarnya second derivative ni, step yang pertama kita dah ada dy dx. Kita differentiate kali yang kedua. Ini kalau nak senang, ni kalau nak senang kita tukar. Ni saya tunjukkan kat sini. Ni kalau nak senang, tukar kepada 2t tambah 1 kuasa negatif 1. So daripada sini differentiate. Turunkan kuasa negatif 2. Kuasa yang baru adalah kuasa negatif 2. So dapat dah ni. Per 2. Differentiate in bracket dapat 2. Itu yang dapat 4 tu. Okay. Ni kita differentiate tak payah guna quotient rule. Kita tukar dalam bentuk yang macam ni. Kemudian turunkan kuasa negatif 2. Kemudian kurang 1 daripada kuasa negatif 2. Multiply by differentiate in bracket 2. Itu yang dapat 4 tu. Itu 4 per 1 tambah 2t kuasa 2. Okey ke ni? Saya tulis ni. Ni kalau differentiate dapat negatif 2. Kemudian kuasa akan jadi negatif 2. Differentiate in bracket 2. Itu yang dapat negatif 4 tu. Negatif 4. Per dengan ni turun ke bawah. Okey. Kemudian yang ini kita ambil dy dx differentiate kali yang kedua. Tapi jangan berhenti kat situ. Dia ada tambahan dt dx. Dt dx ni ikut sebelum tadi kita dapat dt dx apa? So salin je. Kemudian simplify. Disebabkan soalan nak pada nilai t sama dengan 0. Maka gantikan t itu dengan 0. So jawapan akhir dia adalah negatif 4. Kita diberi dua function. Kita nak show that, maksudnya kita hanya nak dapatkan dy dx. Dy dx. Ini pi per 4. Okay. Jadi kita ambil yang pertama. Okay. Untuk yang pertama ni, hati-hati untuk yang pertama ni. Kita tak boleh differentiate terus. Ini adalah function yang pertama. Ini function yang kedua. Dipisahkan dengan darab. Jadi mesti guna product rule. Jadi kita ambil U yang pertama adalah E3T, settle. V yang kedua adalah cos 3T. Differentiate U respect to T, dapat 3 exponent 2T. Differentiate V. Disebabkan kita differentiate cos, mesti ada negatif. Negatif sin 3T.
Kemudian jangan lupa kita differentiate in bracket pula. Dapat 3. Dapat 3. Okay, ataupun 3 ni letak ke depan boleh. Dapat 3. Kemudian disebabkan kita guna product rule, mulakan daripada kiri darab silang. Itu yang dapat ni. Ni yang dapat ni. Ini negatif 3. Okay. Sepatutnya kalau darab silang sini, kita akan dapat yang ni. Ni darab silang ni. Kemudian tambah dengan darab silang yang ni. So dapat yang ni. Okay. Ini semua hasil daripada product rule. Kemudian kita tengok kalau ada yang kita boleh factorize, kita factorize. Okay, selesai ni. Kemudian untuk yang Y ni pun sama juga. Kita terpaksa buat guna product rule lagi. Product rule kali yang kedua. Product rule lagi. Ni katakan saya ambil. Kita ambil U sama dengan E 3X. Kemudian V ni ambil sin 3T. Differentiate U dapat, ni kuasa ni differentiate dapat 3 exponent 3T. Differentiate V, kita akan dapat cos. Tapi kita akan differentiate ni dapat cos. Differentiate dalam kurungan dapat 3. So letak 3 dapat ni. 3 cos 3T. Sama juga gunakan product rule darab silang. Maka kita akan dapat ni darab silang. So ini sama. Tambah darab silang ke sini pula. Okay, sama juga mana yang kita nampak sama tu kita factorize. Okay. Tetapi kita nak tunjukkan dy dx. So ingat balik, nak dapatkan dy dx mesti guna chain rule. Dy dt darab dengan dt dx. Dy dt ni adalah yang ni. Bagaimana? Ni. Ni salin, letak kat sini. Dt dx kena hati-hati. Sebab yang kita dapat dx dt. Maka kita ambil ni tapi terbalik. Letak 1 per. Letak 1 per. Okey. Nanti kita tengok. Yes. Ya, nanti kamu akan dapat mana yang boleh cancel. Okey. Sebab kita nak buktikan dapat yang ni. Okey, daripada sini cara dia kalau kita dapatkan tangent, setiap sebutan ni, yang ni mesti bahagi dengan cos. Baru dapat tangent. Jadi kalau kita dapat target kita tangent, kita bagi cos. Jadi kita kena pastikan setiap sebutan bagi dengan cos. Setiap sebutan. Setiap sebutan ni bagi dengan cos. So yang pertama dapat tangent, settle. Yang ini akan dapat 1. Yang ini akan dapat 1. Ini akan dapat tangent 3T. Okey, kita nak tunjukkan ini belum habis lagi ni. Teruskan lagi. Okey. Kemudian sampai di sini. Yang ini. Okey, kita kena tengok Ini kita kena ubah sikit. Kena ubah. 1 ni kena ubah. Ini saya ubah ni sebab kita nak menjawab soalan. Kalau tak, kita dah boleh berhenti kat sini. Tapi sebagai kita nak show, 1 ni saya ubah. Saya ubah sebab kalau kita guna kalkulator, tangent pi per 4 ni tangent 45. Kalau tak reti ambil ini 180 bagi 4, 45. Tangent 45, 1. So saya tukar. Saya tukar. So dapat ini. Kemudian kita ingat balik, kalau kita tengok compound angle A plus B. A plus B. Maka formula dia adalah tangent A tambah tangent B. Bahagi dengan, ini tengok balik formula. 1 minus tangent A tangent B. Okay. Jadi kalau kita dapat macam ni kan, tangent pi per 4 dengan tangent 3T, yang ni lah. Maksudnya nanti kita boleh tulis yang ni, A tambah B. Sekarang A kita adalah yang ni, pi per 4. Pi per 4 tambah 3T. Pi per 4 tambah 3T. Okay. Sebab ni, identity ni. Kalau kita sekarang dapat kat sini, kita boleh patah balik ke belakang. Rupanya kita boleh tulis sama dengan tangent pi per 4 tambah 3T. Ini yang kita nak show ni. Okay. Jadi kita mesti berhenti pada tempat yang kita nak show.